Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PC yang saya nak pasang dalam video kali ni ialah PC yang paling mahal saya pasang pada tahun 2020. Untuk prosesor saya pakai Ryzen 5 3600 XT, prosesor terbaru dari Ryzen. Kemudian untuk motherboard, saya guna motherboard yang saya pernah review sebelum ni iaitu MSI Mac B550 Tomahawk. Lepas tu RAM, saya pakai Specstrix D50 32GB. SSD saya pakai Seagate Firecuda 5101TB. Lepas tu cooler. Cooler saya pakai cooler yang paling latest dalam pasaran kita iaitu EK All-in-One 240D RGB water cooler. Lepas tu untuk power supply saya pakai yang power punya iaitu Superflower Leadex Platinum 1000W. Graphic card saya mesti pakai MSI lah. So RTX 2080 Gaming X. Lepas tu untuk casing. Casing ni yang paling special untuk video kali ni sebab dia punya harga RM1,699 Malaysia. Tanpa berlengah lagi, untuk video kali ni saya akan kongsikan dengan anda macam mana saya pasang PC yang harga dia total up RM10,199 ni, dan dalam video seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda performance untuk setiap hardware yang saya pasang ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom! Okey, macam biasa, first step ialah kita akan pasang prosesor ke kita punya motherboard. Macam saya bagi tahu kepada anda di awal video, untuk projek kali ni saya pakai AMD Ryzen 5 3600 XT. Dia 6 core 12 thread dengan 4.5 GHz max boost. Dia punya base clock tu 3.8 GHz. Actually saya belum tahu dia punya performance macam mana. Saya ada baca forum tapi dia sekadar apa yang kita nampak dekat forum lah. Nanti kita akan tengok dia punya performance macam mana. So unbox dulu dia punya barang ni. Kita ambil dia punya prosesor saja sebab untuk cooler kita akan pakai cooler lain. So ini prosesor dia Ryzen 5 3600 XT. Kita simpan balik semua barang-barang ni. Lepas tu kita buka motherboard kita. So motherboard macam saya bagi tahu kepada anda, kita pakai MSI Mac B550 Tomahawk dengan soket B550 lah. Sebelum ni saya ada buat video yang MSI sponsor tu. So kali ni MSI tak sponsor tapi ialah sebab mereka banyak support saya pun pakai motherboard mereka. Okey, apa yang menarik tentang motherboard ni kan, dia dah datang dengan IO Shield, jadi kita tak perlu pasang IO Shield, dan saya rasa sepatutnya motherboard untuk tahun 2020 semua dah datang macam ni lah. Kita tak perlu tambah lagi. Seperti biasa bila kita nak pasang prosesor AMD kan, so kita kena hati-hati dengan dia punya pin yang ada dekat bawah ni. Jangan sesekali sentuh dia punya pin supaya tak bengkok. Yang lagi penting jangan kasih dia patah lah. Dan untuk masukkan ke dalam soket, ni kita panggil motherboard punya soket. Kita kena lagakan dia punya gold. Dekat prosesor tu ada satu macam indikator warna gold. Kita kena lagakan dengan indikator arrow yang sama ada dekat soket motherboard ni lah. So first kali kita buka dia punya clip, lepas tu masukkan secara perlahan-lahan, secara lembut. Okey, bila kita dah yakin dia masuk, maka kita clip dia semula. Dan seterusnya, kita akan pasang M.2 SSD. Untuk motherboard MSI Mac B550 Tomahawk ni kan, dia ada satu Lighting Gen 4 M.2. So dekat sini kita akan pasang Seagate Firecuda 510 NVMe SSD 1TB. Jadi kita buka dulu cover dia ni. Buka cover. Okey. Dan kita akan masukkan M.2 SSD dekat sini lah. NVMe. M.2 NVMe SSD. So dia punya soket tu ada dua. Satu yang kecil dan satu lagi yang besar. Kita masukkan saja macam tu. Dekat soket dia. Masukkan elok-elok. Biasanya semua orang boleh buat benda ni. Dan kita screw. Ingat, screw untuk M.2 NVMe punya slot dia datang dengan motherboard. Jadi kalau tak ada tu anda kena minta dengan anda punya reseller lah. Macam MSI Mac B550 Tomahawk ni kan, dia kan datang dengan cover untuk NVMe SSD ni. So kalau anda nak pakai NVMe SSD yang ada RGB, saya suggest anda cabutlah dia punya cover sebab kita nak tunjuk ke RGB-an kita punya SSD. Kemudian untuk RAM saya pakai XPG D50. Saya akan pakai 4 keping, total akan jadi 32GB lah.
Then kita masukkan, cara untuk masukkan RAM senang saja, just ikut dia punya slot macam ni. Saya ada baca komen dekat Lazada, ada customer complain dekat seller tu, dia kata seller bagi tak ikut slot RAM. Dia tersalah pasang macam yang sepatutnya yang kecil ni berada di belakang tapi dia letak ke hadapan macam ni lah. So jangan malukan diri anda, kalau tak tahu anda boleh bertanya. Tanya saja siapa-siapa, ramai je yang pro dalam grup PC GCM tu kan. Jadi kita just masukkan, tekan satu bunyi klip, lepas tu tekan satu lagi belah atas bunyi klip lah. Dan tak semua motherboard sebenarnya dia datang dengan klip sistem ni. Kadang-kadang dia datang dengan satu klip sistem, kadang-kadang dia datang dengan dua klip sistem lah. Jadi benda ni bukan masalah seller tipu ataupun tak, itu memang kena tanya motherboard punya manufacturer lah. Okey, selesai pasang processor, RAM dan juga NVMe SSD dekat motherboard ni. Sekarang kita akan pasang water cooling. Water cooling, saya pilih EK240, saya tak pilih EK360 sebab saya dah study dekat casing tu, the best cooler, size cooler yang kita patut pakai dekat Invention GT1 tu ialah 240. Jadi saya kena tengok manual dulu sebab saya tak pernah guna EK punya AIO cooler ni. So lepas tu kita pasang dekat kita punya motherboard B550 Tomahawk ni. Alang-alang tu kita kemas meja dahulu, kita asingkan, dan sekarang di hadapan saya ialah EK AIO 240D RGB. Actually untuk siapa-siapa yang tak tahu, EK ialah satu brand custom water cooling yang sangat famous dengan dia punya kualiti tu. Jadi ini ialah maybe first time mereka keluarkan all-in-one water cooler. Okey, dalam dia ada dia punya fan dia macam design dia betul-betul 4 segi. Normally fan yang kita tengok kan dia ada macam curve juga, tapi kali ni memang betul-betul 4 segi. So ini skru mekru dia yang dia bagi kepada kita, dan dia punya radiator dan juga water block. Sekejap saya letak tepi dulu dia punya kotak. Buku manual. So buku manual, saya tak jumpa buku manual dalam kotak dia. Tak apa, kita explore sendiri macam mana nak pasang benda alah ni. So, ini dia punya water block. Bukan sedikit lah, memang berbeza dengan kebanyakan water block AIO cooler brand lain, yang mana brand lain tu dia lebih kepada nak bawa satu design, satu konsep yang menyelah gitu. Tapi untuk EK punya water block ni dia lebih simple, which is dia pakai plastik untuk diffuse dia punya RGB tu lah. Saya tak pasti RGB, huruf D tu stand untuk apa, yang saya tahu ARGB lah. Dan dia punya tube pun dia pakai sleeve yang saya rasa sedikit kecil compare dengan macam ID Cooling Zoom Flow macam tu, tapi kualiti dia memang okey. Saya tekan dia tak mengecut, dalam dia confirm ada pipe lah. Dan ini dia punya radiator. Okey. So radiator dia agak tebal dan dia punya fin pun sangat kukuh. Banyak jalur. Nanti kita tengoklah dia punya performance macam mana. Sekarang kita akan pasang dekat kita punya motherboard dahulu. So ini skru untuk radiator. Lepas tu kita ada juga ini bracket, dia punya base tapak untuk Intel. Saya percaya untuk Intel. Dan Intel punya bracket, kita ada satu Intel bracket. Lepas tu ada AMD bracket dekat sini. Lepas tu kita ada ini skru. Lagi, of course kita ada lagi skru. Kita ada thermal paste. Lepas tu kita ada skru lagi. Dan kita ada fan hub. So dekat sini dia ada bagi kepada kita fan hub lah. Ada skru lagi oh. Banyak skru dia bagi So ini skru AIO 2011. So ini Intel. Saya ambil AMD dulu. Thermal paste. Okay, ni bracket kita pakai. Thermal paste, AMD bracket. Lepas tu ini AMD screw. Ni kita pakai juga. Ini kita pakai juga. Yang ni yang kita tak guna. So yang ni saya akan simpan dululah. Okey, lepas saya cek macam mana nak buat, kita akan guna tapak yang datang dengan motherboard ni. Cuma kita tak perlukan bracket asal AMD ni. Kita cabut dulu dan kita akan ganti dengan EK punya bracket lah. So ni masukkan dekat sini ya. Ni punya screw ni. Alright, saya percaya yang kita kena pasang bracket ni
Ni bracket ni kita kena pasang dekat water block, lepas tu kita screw dekat dia punya tapak tadi lah. Dan water block dia macam saya tunjuk kepada anda, ada satu stiker logo IK dekat sini. Nanti kita buang dia punya plastik dekat sini. Dan dia bagi kepada kita satu connection kipas PWM. Lepas tu ada satu ARGB dengan VDG punya connector. Okey, di bahagian bawah. Okey, nice. Di bahagian bawah dia dah bagi satu protector untuk tutup dia punya heatsink ni. Dan yang menariknya dia dah datang dengan satu thermal paste lah. Jadi thermal paste yang dia bagi kepada kita tu macam tak guna lah kot. Okey, kita akan pasang AMD punya bracket. Okey, bracket dia yang ni keluar. Buka dulu dia punya protektif. Pastikan tak kena dengan dia punya thermal paste dekat situ. Ambil screwdriver, guna skru ni, masukkan ke dalam dia punya slot. Lepas tu kita screw. Alright, so dah selesai pasang skru bracket dekat dia punya water block. Dan sekarang kita akan pasang macam ni ke? Yup, kita akan pasang macam ni. Alright. Oh, dia betul-betul masuk dekat sini oh, menarik oh. Lepas tu dia punya skru untuk ketatkan dia. Dia ada bagi kepada kita spring juga supaya dia punya grip tu kemas dan juga tak merosakkan skru-skru dia. So macam biasa bila kita nak pasang skru dekat water block ni, kita kena make sure yang kita pasang dia secara bertentangan dulu supaya dia tak rosak lah, dia tak patah, motherboard tak patah. Kemungkinan patah tu ada. Patah hati. Okay, so 2 dah selesai, tinggal 2 lagi. Masukkan skru dulu. Masukkan spring dulu. Lepas masukkan spring baru kita start screw. Na. Alright. So lepas kita dah masukkan secara macam balance lah, kita kena kuatkan. Mula-mula tu kita jangan screw habis tau. Jangan screw mati. Kita kasih 4-4 masuk dengan elok, baru kita slowly lah kita matikan screw tu. Sampai bunyi tu, nampak tak bunyi? Itulah fungsi spring tu. Okey, dah kemas. Alhamdulillah. Bunyi dah. Okey, semua dah selesai untuk water block dan sekarang kita akan pasang kipas kita ke radiator. Cuma sebab saya nak fikir untuk kabel management, saya kena tengok dulu casing tu macam mana, dia punya sambungan power supply macam mana. So kita akan letak tepi dulu semua benda ni, kita akan ambil casing dan juga power supply. Alright, so inilah dia Invention GT1. Nampak berhabuk sebab casing ni sebenarnya dah lama sampai dekat saya. Cuma saya belum sempat explore lagi. Dia tak boleh buka luas dekat bahagian ni. Dia ada satu, kita kena guna macam dia macam ada nut macam tu dekat sini. Lepas tu radiator kita akan letak atas ni. Cuma macam mana kita nak bagi dia nampak lawa, yang tu saya kena fikir juga. Sebab kalau kita tampal dia radiator tadi letak sini, lepas tu fan yang tolak, jadi kita tak nampak fan tu punya RGB. Lepas tu motherboard kita letak macam ni, power graphic card RTX 2080 MSI Gaming X kita akan pasang dia macam ni. Rasa tak ada sangkut kot. Lepas tu dia punya power supply dekat mana Okey, betul kot. Okey, power supply dia ada dekat bawah dengan tapak skru hanya ada di bahagian atas sahaja. So ada lubang dekat kaki dia ni. Kita boleh masukkan kita punya screwdriver untuk screw kita punya power supply. So ada lubang power supply dekat sini. Kita akan naik atas dan I/O from panel semua ada di bahagian depan ni. Dia ada 1, 2 USB 3.0, ada power button, reset button dan ada mikrofon dan juga headphone jack lah. Kita mulakan dengan kita punya power supply, which is dalam case kali ni saya guna Superflower Lidex Platinum 1000 watt. Dan untuk case kali ni juga, bunyi gema sebab ni untuk case kali ni juga saya akan guna custom sleeve yang saya pernah dapat dari Kohaku.
So anda boleh cari dia punya Kohaku, saya rasa dia punya website dah tak hidup, tapi anda boleh cari custom sleeve tu dekat Lazada ataupun Shopee. Harga dia untuk set ni ialah 129 ataupun 149, ataupun anda boleh beli yang branded punya. Branded pun ada, yang RGB pun ada jual, macam Lianli, NZST kalau tak silap ada lah. Okay, so kita ambil kita punya power supply dulu, masukkan dekat sini. By right, kita akan guna 24 pin. Lepas tu kita akan guna 8 pin dan kita akan guna 28 pin lah untuk hidupkan kita punya proses, untuk kita hidupkan kita punya graphic card. Dan kita tak ada pakai SATA dan juga kita tak ada pakai patah kabel kalau saya tak silap. So, it's okay. Jom kita mulakan. Okey, sebut tentang SATA kabel, saya tak nampak mana kita boleh letak SSD dekat sini. Tapi tak apa, kita akan explore satu persatu lepas ni. Casing ni seriously baru untuk saya, tengok plastik pun belum buka lagi. Bunyi gema bila saya bercakap sebab casing ni dia halang saya punya apa, dia memantulkan bunyi percakapan saya. Casing ni dia nampak macam katak macam tu. Okey, inilah dia Superpower Leadex 1000 watt. Okey, packaging dia sangat kemas. Dia bagi satu bag kepada kita. Ini ialah power supply dengan platinum punya set. Lepas tu dia jenis full modular. Harga dia sekitar 500 lebih macam tu. Sangat berbaloi untuk kita beli. Dekat sini dah ada tulis lah 80 plus. 80 plus platinum. Jadi inilah dia soket-soket yang ada dekat sini. Macam saya bagi tahu, kita akan pakai 24 pin, lepas tu 8 pin. Ini VGA kita akan pakai untuk SATA, lepas tu untuk peripheral lain kita tak gunalah. So CPU 8 pun kita akan guna. Anda akan nampak banyak kosong lah dekat sini. Saya nak double check dulu sama ada dia punya size ni muat ataupun tak dekat casing ni. Should be okay lah. Okey, saya ada satu masalah sekarang. Leadex Platinum 1000 watt punya size tu agak besar. Jadi tak muat masuk dekat bracket power supply GT1 yang Invention bagi kepada kita ni. Dan saya ada masalah juga. Sekarang saya tukar ke Cooler Master V650 yang saya guna dekat office ni. Sepatutnya kita boleh tolak power supply ni masuk sampai ke hujung dan kita screw. Dekat lubang ni, kalau anda nampak, dia ada lubang dekat sini yang mana kita boleh masukkan kita punya screwdriver dan screw. Tapi sekarang saya punya power supply sangkut dekat sini. Dia kemas, as long as dia tak jatuh dan balance, saya rasa tak ada masalah lah. Okay, dan sekarang saya akan pasang sleeve, custom sleeve dekat kabel Cooler Master V650 ni. Okey, ini sleeve yang saya akan pasang tu. So, dia dah datang dengan kabel com supaya nampak jarak-jarak ni cantik kan. Dan kita akan pasang, kita akan sambungkan kita punya power supply yang asal ke dalam ni. Okey, so dia dah sambung macam ni. Dan kita buat benda sama dekat yang lain pula. So, ini ialah untuk saya punya graphic card. Dan lepas tu kita masukkan semua kabel power supply ikut sini. Okay. Alright, so kita punya kabel semua dah masuk. Dan sekarang apa yang kita kena buat ialah kita akan pasang motherboard dekat casing ni. Tapi sebelum tu saya tengok tak ada tapak dekat casing ni. Jadi kita kena pasang tapak dulu lah kan. Tapak dia base tu. Lepas tu baru kita boleh screw motherboard kita. Okey, so radiator kita akan letak di bahagian atas macam ni. Kabel untuk kipas. Kipas memang nak tak nak kita kena pasang kat bawah macam ni. So, dia punya kabel kita kena keluarkan belah kiri. So, dia akan jadi macam ni lah. Alright. Alright, so ni kabel USB 3.0. Dan ni untuk front panel punya controller. Dan kita akan masukkan kita punya motherboard. Kita kena masukkan yang ni dulu. So ini saya buat dia lalu ikut atas sana sebab tak sampai. Saya rasa Invention sepatutnya buat satu lubang dekat sini supaya kita dapat sambung power dekat atas motherboard tu. So ini kekurangan lah dekat casing ni. Okay, saya dah pasang graphic card. Ada banyak part yang saya skip. Saya akan cerita pada penghujung video nanti. So sekarang kita hadapi satu masalah. Macam anda nampak, sekarang saya ada assistant. Saya ada assistant. Saya punya plan asalnya nak tolak lah. Kipas ni akan tolak udara panas ke atas. Tapi
bahagian dalaman casing ni, GT1 ni, bahagian dalam dia sangat sempit jadi tak muat. So apa yang kita akan buat ialah kita akan tukar position kipas, kita akan tolak ke atas. Kita akan sedut udara panas ke atas. Nampak tak cantik sikit tapi kita tak ada pilihan yang lain lah. So Mia, jom. Alright, so macam anda nampak radiator kita letak dekat bawah dan fan kita letak dekat atas baru kita dapat skru. Dan sebenarnya ada satu lagi masalah tadi iaitu ruang di bahagian bawah ni terlampau sempit. Selesai pasang PC yang sepatutnya saya bajet dalam 1 jam sahaja tapi dia makan masa dalam 2 jam juga sebenarnya untuk selesaikan PC kali ni. Saya tak boleh nak kongsikan dengan anda performance untuk hardware-hardware lain sebab saya belum test lagi, saya belum cucuk monitor untuk tengok display keluar ke tak. Itu isu dia yang pertama kan. Tapi saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya pasang PC ni ataupun senang cerita saya nak kongsikan dengan anda tentang Invention GT1 ni. Okey, yang pertama saya nak highlight kepada anda kalau anda belum pernah pasang PC, anda tak tahu apa tu cable management, anda tak berpengalaman dalam pasang PC ni, seriously jangan sesekali anda beli GT1 ni sebab pemasangan hardware dekat casing ni seriously susah gila. Saya terpaksa panggil Mia untuk tolong saya pegang radiator sementara saya betulkan kabel-kabel yang ada di bahagian dalam dia. Lepas tu untuk saya mount kipas yang ada di bahagian atas ni lah. Dan dia punya masalah lagi dekat power supply punya bracket. Sepatutnya power supply kita boleh tolak dia sampai hujung ni kemudian kita screw. Tapi disebabkan bracket dia sangat kecil, susah untuk kita masukkan power supply di bahagian bawah tu. Tapi saya rasa macam Allah nak tolong saya sebab saya dah pasang PC ni lama gila dah. So kalaulah power supply ni dapat tolak sampai ke bahagian hadapan, confirm kabel dia takkan dapat sambung dekat motherboard sebab jarak dia kita kena pusing tu memang jauh gila. Lagi di bahagian bawah ni, di bahagian kiri bawah ni tak ada kabel untuk kita buat kabel management. Jarak tapak dia dengan motherboard, dia punya base tu dengan motherboard pun sangat dekat. Jadi kita tak boleh nak guna lubang yang ada dekat bawah ni. Seriously, kabel management dia pun out lah saya boleh kata. Dengan harga RM1,699 saya tak tahu apa Invention buat. Yes, dia punya outlook memang lawa gila. Tapi dari segi practicality, dari segi pemasangan tu saya rasa memang out lah. So, itu saja untuk video kali ni. In case anda ada minat dengan apa-apa hardware yang saya tunjuk kepada anda kali ni, anda boleh klik. Saya sediakan link dalam ruangan description box below. So, anda boleh beli dengan link yang saya sediakan dulu. Kita akan jumpa pada video akan datang. Video performance untuk hardware-hardware ni. So, itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Berewah. Jumpa lagi.